usul lah, tandas ke menara ke kan semua ni. Jadi apa yang kita buat untuk reka betul ni, kita bina ruang solat tertutup, ruang solat terbuka, mimbar mihrab, bilik imam bila, bilik imam dan bilik mesyuarat kecil untuk ganti bilik mesyuarat ni lah. Bilik audio, bilik MSP, ruang store untuk pantry, bilik persalinan wanita, kemudahan OKU. Sebab kita sekarang ni dalam submission baru memang kita kena bina bangunan yang mesra kepada orang OKU, syarat PDT juga. Dan juga kereta tempat wuduk dan juga tandas lah. And then yang separate building dia juga adalah menara. Kita bina menara satu. And then kerja pembersihan tapak lah. Sebab kalau kita tengok tapak masjid ni, dia ada dua komponen. Satu komponen masjid dan satu lagi ladang atau sawit di belakang. Masih lagi dalam tanah kawasan masjid lah. Dan saya difahamkan oleh SU masjid ni, ADK masjid, jika ada keperluan tambahan tanah yang diperlukan, ada pihak pengembang bersedia lah untuk memberi, menggezetkanlah tanah dia tu. Okey, and then penyusunan semula laluan keluar masuk. Sebab kalau kita tengok akses sekarang ni, kalau kita submit kepada PDT, banyak yang sedia ada ni banyak yang tak apply lah. Terutama apabila kita bercakap tentang setback, bercakap tentang SCDC kan. Jadi akses ke sini ni dia perlu ditambah baik. Jadi kita buat juga dalam projek ni lah. Lepas tu jambatan baru ni memang perlulah di depan ni, TT lah kita panggil jambatan ni macam besar sangat. Sebab dia hanya boleh muat sebuah kereta satu luar saja. Jadi apabila kita nak buat binaan baru, sebaik-baiknya kita tambah baiklah yang sedia ada ni. Kalau sama dia tak jadi macam capai pula kan, dia punya perubahan yang kita nak tu. Lepas tu tembok depan ni kita buat elok sikit lah, dia boleh letak signage apa semua tu. Yang lain kita pakai sama ada BRC ataupun channel lah, kita tengok nanti bergantung pada peruntukan kita. And then membina base untuk kompleksa. Sebab syarat kepada PTMB pun kalau kita pergi rujuk pun dia dah kawasan ni sumber terdekat tu agak jauh. Jadi biasa dia akan minta buat satu kompleksa lah. Jadi dia akan cover kawasan sekitar ni lah. Sebab bila bina bangunan baru dia ada banyak orang kata loading elektrik yang dia akan pakai. Jadi kalau pakai yang tapping direct ni, dia pun akan ganggu lah sekeliling. Itu kerja luar, seperti kerja tanah, kerja jalan dalam kan, dataran kejap ni macam lapang lah, dataran yang lapang ni. Sistem evakuasi air, sistem saliran, parit pun semua kita akan tambah baik. Kerja-kerja rumput ni kalau ada landscape sikit-sikit juga kerja-kerja berkaitan dengan elektrik, dengan juga mekanikal kepada aircon lah untuk ruangan yang tertutup. Okey. So ni adalah lokasi kita yang kita berada sekarang ni di Kampung Jaming Sungai Keluang, Kuala Darat. Ini gambar saya ambil daripada atas lah. Nak maklum pada semua, kita punya keadaan tanah ni, dia masih di depan ni adalah kubur. Ni kubur. Yang ni masih lagi tanah masjid lah. Nanti saya tunjuk plan survey yang kita buat. Yang ni kita dah semak, saya dah tahu sendiri pihak pejabat agama untuk arah berapa bacaan arah kiblat dia memang sama lah, lebih kurang. Kalau lagi pun sekarang ni plus minus tak lebih pada 3 darjah lah, tak lebih lah. Tapi yang exactly nanti apabila nak laksana di masa-masa pembinaan nanti, kita memang akan latih surveyor dari bersama-sama dengan pejabat agama. So kalau di tempat saya, dia akan bersama dengan pejabat agama untuk mentauliahkan kiblat yang sebenar sebelum pembinaan itu dibuat. Jadi mungkin dia akan keluarkan CJ lah, kalau tak silap saya lah. Okay. Tapi untuk panduan kita buat reka betul, yang ni boleh diguna pakai lah. Kalau ada adjustment, saya akan adjust. Tapi mungkin tak banyak lah. Yang ni kerja-kerja survey dan juga gambar-gambar sekeliling lah. Yang saya kata log tanah tadi, ini lah. Saya difahamkan kawasan hadapan ini pihak pemilik tanah bersebelahan tu bersetuju lah, berbesar hati lah kalau nak kalau kita nak gunakan. Tunggu pagar nanti. Maksud saya tu nanti yang ya, kita akan pagar. Keliling ni kita akan pagar. Maksud saya kata di depan tadi tu kita pakai pagar tembok. Keliling ni kita akan pakai pagar sama ada chain atau biasa, bergantung pada PDT dia, requirement daripada PDT. Alright. Cuma saya nak malu kat sini ni, lot ni dia agak memanjang. Sedangkan kita punya body masjid, kalau kita nak capai
jumlah jemaah tu dia mungkin agak kena adjust sikit lah kan. Kalau boleh dilebarkan sikit lebih baik lah. Okay. Right. Ini gambar masjid sejadah lah kan. Signage dia patut kalau kita tengok keadaan masjid pun memang dah patutlah tahun 2023 ni ditambah baik. Sebab kita kalau boleh nak biarlah orang kata apa ada pembaharuan untuk penduduk setempat ni. Right. And then paling yang belakang ni kubur ni, yang ni kubur. Yang ni pagar di sebelah yang kata nak tambah tanah tadi lah. Kalau bersetuju kita akan ambil sebelah sana lah. Di bab ni ada L ni tambah terus je lah belakang. Yang ni kalau nak saya kira ni ada AutoCAD dia ada ni. Saya kira dia dalam Malaysia. Okey, cuma dia tak mungkin tak banyak lah ya. Kalau kita baca kat sini. Okey. Jadi lot geran lah. Lot 2612. Ini dia punya, saya ambil dekat Japan. Dia punya gambar lot dia dalam sistem. Okey. Alright, yang ini dia punya plan survey. Kalau kita tengok kat sini ni, tanah di hadapan lebih tinggi daripada tanah belakang lah. Sebab kalau tengok belakang ni 1.8, yang ni 2.2. Dia ada difference situ dalam 400 meter. 400 ni 400 mm. 400 mm pula 400 So dia punya case ni mungkin ada kerja tambah sikit lah. So kalau kita tengok load kita macam ni, apabila kita nak design, kita terikat dengan banyak garis panduan. So ni antara keperluan garis panduan yang standard adalah setback lah. So daripada tanah ni saya nak cerita kat sini ni, kita tak boleh nak assume kita boleh buat sebesar-besar bangunan. Sebenarnya dia ada syarat-syarat dan juga garis panduan yang kita kena ikut lah. So dalam kes ni cerita setback. Daripada setback ni kita cuba letak kita punya perimeter bangunan supaya kita nampak dekat mana lokasi sesuai. So kita tempatkan bangunan masjid kita yang besar. Sebab komponen utama dalam tanah ni adalah bangunan masjid. Kita juga ada masjid sedia ada. Kalau di praktis saya di 4 negeri di Terengganu dibenarkan kalau kita nak bina masjid bukan di tapak masjid asal. Dia ada istilah istifdah, bukan ganti. Tapi kalau di Kedah dia tak benarkan. Bangunan baru mesti bersentuhan dengan tapak asal. Sebab isunya masalah dari segi hukum dan juga dari segi ni orang bagi wakaf yang lama. Dia takut benda tu tak berpanjangan. Tapi kalau di Terengganu kita bersidang juga dengan Mufti dan juga Majlis Agama Terengganu. Memang ada istilah kita di sini saya tak pasti. Ini ada jauh daripada bangunan tapak asal. Yang saya plot ni adalah bangunan masjid asal. Oh, dia bangunan asal. Dia bersentuhan. Dan saya elakkan tandas di kiri kanan ni supaya tak sentuh tapak asal. Sebab kalau di Terengganu walaupun ditukar tapak asal tak digunakan untuk buat tandas. Buat benda lain boleh. Dia kira macam nak menjaga kesucian lah. Tapi dalam kes ni saya terpaksa buka kiri kanan tandas ni sebab nak elak daripada body masjidnya. Saya stand by awal-awal, takut nanti tak lepas. Tapi saya pulang kepada jawapan daripada tuan-tuan semua lah, ustaz-ustaz semua. Kalau andai kata ni boleh pakai, saya akan teruskan. Tapi kalau andai kata memang fatwa Majlis Luhur tak benarkan sekian spesial, kita akan comply. Yang ni percubaan kami lah. Itu memang 3 meter standard ni? Ya, kalau depan 20, kalau tepi 3 meter. Dia setback bangunan. Termasuk dalam 10 kaki. Setback ni penting kalau dia nak buat untuk dalam masa pindah satu ketika nanti. Kalau contohnya ada kebakaran di belakang, adalah akses untuk lalu itu semua. Cuma dalam kes ni saya nak tuan-tuan semua faham, tanah kita ni dia walaupun besar tapi dia betul nipis. Bila nipis ni kiblat kita macam ni, kita tak boleh nak main banyak sangat dengan ruang kan ancestor tu lah, nak buat laluan akses sampai ke belakang semua. Tapi kami dah cuba sebaik mungkin, nanti kita pakai tengok lagi. Okey, yang ni juga option yang kami cadang kepada klien. Maknanya nak elakkan daripada tandas yang bersentuhan dengan pewakaf-pewakaf dulu, kita alih ke tepi. Mana pecahkan, separate bangunan. Cuma kebaikan dan keburukannya kalau macam ni dia senang. Maknanya orang ni karya datang,
Kalau nak ke toilet lelaki sini, perempuan di sini, kita dah separate dah satu sebab kita nak menjaga orang dalam kes ni. Antara kelemahan yang saya study pasal pembinaan masjid, ramai yang tak sensitif tentang orang perempuan. Maknanya kadang-kadang kita duduk kat ujung boleh nampak orang perempuan nak ambil sembahyang ke toilet. Jadi itu yang kita nak jaga sekarang ni, satu. Yang kedua, kalau kita separate macam ni, dia isu dia kita nak kena buat satu laluan yang orang kata berhubung lah. And then perempuan pun nak ke kawasan solat perempuan di sekitar ni, dia macam jarak dia agak jauh. Tapi andai kata ini keperluan teknikal yang kita ikut, kita akan perlu lah. So daripada situasi dari itu, kita gambarkan masjid kita macam ni. Dalam memberi reka bentuk ni, kalau kita tengok macam-macam reka bentuk kita dibuat. Tapi dari segi bentuk tu, kita cuba beri bentuk yang paling selamat kepada semua lah. Kepada yang akan buat maintenance nanti, dan juga kepada klien, dan juga kepada orang kata apa, pengguna lah. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ramai orang nak masjid mesti ada kubur. Sebenarnya kubur ni yang menyebabkan banyak orang pergi pada bab maintenance. Kalau saya di JKR, 90% masjid bawah kerajaan bocor berpunca daripada kampung kita kat Johor pun kubah ni kita betul. Orang salah tafsir sebab kubur ni betul dia simbolik kepada masjid. Tapi kubur kalau kita kaji zaman dulu, sebenarnya kita tak ada mic macam ni zaman dulu. Jadi kubur dia jadi tempat lantung bunyi nak sampai ke belakang. Jadi tu di sebelah tanah-tanah Arab lah. Tapi kita di Malaysia ni sebenarnya kita kena tengok climate. Hujan panas kita ni pelik. Kadang-kadang hujan ni di luar daripada waktu dan juga di kapasiti hujan tu dia pelik. Jadi kalau kita ambil kubur, risiko besar untuk bocor. Jadi nak selamat kita pakai bumbu yang piramid. Saya panggil bumbu piramid lah. Kubur piramid. So kalau tengok layout kat sini, kamusi dan juga semua, kita besarkan kita punya laluan masuk supaya boleh sisir kereta. Sekarang ni boleh masuk sebuah kereta saja. Kalau contohlah di Tauliah kau untuk solat jemaah, cuba bayar 500 orang solat kat sini nak keluar. pakai kalkut tu pakai macam ni. Kita tengok dari segi cadangan nanti yang mana yang praktikal dan juga disarankan oleh PBT. Kalau kat sini, yelah kadang-kadang JKR dah mencadangkan situ. Tapi kadang-kadang orang kampung ni dia tak berminat sangat kalbut sebab kalbut ni boleh menyebabkan banjir. Satu banjir, yang kedua kalbut ni dia ada hak limitan nak lalu. Kadang-kadang lori, contohlah kalau ada lagi nak ambil kelapa sawit belakang ni, lori ni tak tahulah berapa tan dia boleh tampung ni. Tapi nak selamat kita tengok PBT cadang macam mana. JPS dalam kes ni bawa sediaan JPS program Ni kalau buat ni semua sawit habis ni. Ya, andai kata nak maintain, silakan. Tapi andai kata tak nak maintain, nak buka, kita cadangkan sini jadi kawasan parking. Sebab bila kita submit kepada majlis daerah, dia akan ada kiraan untuk parking dia berdasarkan kawasan masjid dan juga perjemaah. Jadi nak tampung jumlah parking tu, kita paksakan dia ke belakang. Kalau tak nanti tak lepas. Dia tak lepas KM nanti. Dia 25 meter square satu parking, ataupun 5 jemaah satu parking. Dia tak. Alright. Jadi kalau tengok layout ni, kita masuk, saya cadang TMB memang dia nak depan lah. Kita tak boleh nak ambil tali ke belakang. TMB masyarakat dia nak depan. Jadi kalau andai kata dalam kes ni perlu kompleksa, di sinilah lokasi kita cadang untuk kompleksa. Okey, yang ini adalah SSTS lah. Jadi hendak PBT juga. Sebab sistem baru sekali semua dia nak sistem SSTS lah. Kalau tak, dia akan minta lebih besar lagi. Kita panggil sistem STP yang besar, siap dengan kolam tapungan lagi. Itu lagi banyak makan luar. Okey, daripada sini kita ada kawasan 8. Kawasan 8 ni saya biarkan kosong, kita cadang kosong supaya yang pertama daripada luar orang datang, lalu daripada jalan luar boleh nampak ada satu masjid, depan masjid tu. Kalau kita buat depan awal-awal dia juga ada binaan kat depan kreatif lah. And then kalau pihak masjid nak buat program, nak letak 10 biji kemah, dia boleh pasang dekat depan ni. Nak buat program pemberian zakat ke, majlis korban ke apa ke, boleh buat di sini. So di sini kita ada drop off. Parking ni terpulang pada pihak usia masjid nanti, nak buat pergi imam ke, bukan jenazah ke, terpulang lah. Jadi drop off dekat sini, dia ada laluan untuk OKU dan juga untuk drop off pada waktu hujan lah. Okey, yang belah ni adalah tandas dan juga tempat wuduk perempuan. Yang lelaki sebelah sini.
Tujuan dia apabila katalah family macam saya, bermusafir datang. Jadi kita separate lalu. Perempuan masanya, lelaki masanya. Tak ada lah lelaki dia tengok perempuan betulkan tudung apa semua tak cantik lah kan. So yang ini kubah dia, kubah piramid dia panggil. Yang ni menara. The best position untuk menara kat sini lah. Kalau nak letak kat sini boleh, tapi dia macam kat satu belakang sikit. Yang di belakang ni adalah ruang parking sokongan di kawasan Pesawit tadi tu. Andai kata tak nak terbang, nanti kita tengok komen komiti macam mana. Kalau komiti kata nak juga parking, kita boleh terbang. Yang ni akses daripada dalam belakang lah, di kubur tadi. So gambaran dan bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Tidak terlalu heavy dan juga tidak terlalu simple. Lebih kata lebih praktikal lah. Dalam kes ni saya suka design yang praktikal. Kerana overhang yang panjang. Overhang ni penting kalau tepian hujan. Takut nanti kan basah apa semua. And then senang nak maintain lah. Kalau kita buat kubur, bukan kita tak cantik, tapi kita akan pening kepala kepada ADK masjid nanti. Bocor nak kena cari dana apa semua, jadi sukar. Memang cantik kubur, saya tak nafi. Kubur memang cantik. Tapi masalahnya nak jaga. Sebab kita di Malaysia ni tak ada tukang besi yang betul-betul expert. Even saya buat masjid di tempat-tempat lain pun kita pakai daripada teguh aluminium tu. Teguh aluminium ni antara the best lah yang kita pakai. Tapi still juga bocor. Dalam 10 minit kita bocor. Alright, ni gambaran dia lah. Maknanya macam saya kata ni compact sub ni semua ni kan. Jadi dia lebih terbuka dan juga lebih menyeluruh sikit lah. Kalau kata nak ambil kawasan ni tadi tu, yang ni lah yang kalau nak dibincangkan selanjutnya nanti oleh pihak ADK Masjid dan juga pihak PBT setempat lah, pihak agama. Kalau nak ambil, wartakan lah, gazetkan lah benda ni, supaya kita boleh masuk dalam reka bentuk. Alright. And then yang ni gambaran yang saya kata tadi tu, apabila datang drop off, kita ada rank untuk OTU ni. Sebab banyak submission daripada luar sekalipun, memang disyaratkan ni bangunan publik wajib ada kemudahan OTU. Kalau yang perempuan, apa yang saya cuba bawa kelainan sikit lah dalam design saya ni, kita buat satu ruang khas untuk orang perempuan. Maknanya satu kompartmen ni adalah tertutup secara visual mata. Kata terbuka lah, kecuali orang yang nak ada niat memang betul nak mengintai, dia akan tengok lah ke angle lain. Tapi dalam kes ni apabila masuk ke pintu ni, orang perempuan boleh buka pintu dan dia bebas. Sesama perempuan tak ada masalah. Jadi kalau solat Jumaat sekalipun, yang bagi yang bawa family yang bermusafir, dia boleh tinggalkan anak dan isteri. Tapi sini memang terbuka. Atas terbuka untuk kemudaratan. Kalau kita buat tertutup pun tak ada masalah. Boleh, cuma saya lebih suka kita jimatkan density maintenance lah, free ventilation lah. Cuma di paras dinding ni dia agak tinggi lah, lebih pada 7 kaki, jadi tak nampak daripada view macam orang. Macam saya kata tadi, kalau orang tu niat tu nak mengintai, ya memang kita akan pergi mintai lah. Dia buat apa 8 kaki? 8 kaki ni, 8 kaki, lebih pada 7 kaki ya. So, perempuan masuk kawasan tu dia bebas, bertudung, nak ambil sembahyang, tak perlu risau lelaki tengok. Ini gambaran lah, ilustrasi dia. Ini pun gambaran ilustrasi dia. Yang bendera kita bagilah, Pak Syarat BBT pun dia nak bangunan-bangunan awam ni ada yang bendera sekarang ni. Kalau Tuan Fungsi Pasar dan juga ahli semua, ruang solat tertutup kita kecil je. Sebab untuk solat harian mungkin tak ramai. Dia hanya ramai pada solat-solat tertentu saja. Solat Jumaat, solat raya kan? Sebab kalau kita nak tutup semua, kita nak ekorkan satu masa tu, dia agak memberi kesan pada kos lah. Sebab nak sejukkan satu kawasan yang besar tu, dia agak lambat dan juga banyak pakai ekor. Jadi apa yang kita buat, yang nak pakai ekor ni, kalau yang solat harian lah, solat Jumaat tu semua tu, kadang-kadang kita datang dengan redor dia, kadang-kadang bayang kat bidang dia, kadang-kadang lipat, kadang-kadang tak dapat lipat ekor kan, tak nasib lah kan. Jadi dalam kes ni, saya banyakkan ruang solat terbuka. Tujuan dia kita nak elakkan daripada pembasiran ekor. Tapi terpulang kepada pihak Jabatan Agama dan Majlis Agama untuk memberi pandangan terhadap reka bentuk ni. Kalau kata kita nak juga dinding, kita akan beri. Okey, ini gambaran dia lah, require ke lain lah. Okey, misalnya juga. Jadi rank OKU. Jadi saya kata ruang solat perempuan ni, bila masuk dalam kawasan ni, kita ada sediakan bangku, tempat rehat, macam ala-ala arena sikit lah. Maknanya kalau dia spesifik kita cyber antara wisata ni, banyak arena-arena tu sedap tengok duduk. Kita nak solat pun rasa selesa kan, mesra berguna lah. Jadi kita cuba juga bawa benda yang sama.
Kita kalau kita tutup kita tak nak buat landscape, jadi kita buka kita boleh letak landscape. Itu kelebihan dia. Tapi kalau untuk cover dari segi panas hujan, bumbung yang segoda ni pun dah cukup lah sebenarnya. Itu daripada tempat duduk, tempat tandas. Yang ni masjid, tempat ruang solat perempuan. Yang ni tempat wuduk. Mana ni belajar? Sini tempat wuduk. Yang ni pintu masuk daripada parking depan tadi tu. Nanti saya bagi layout dalam mana tu lah. Yang ni saya ikut option. Andai kata tak setuju nak buat pecah kiri kanan sebab takut nanti nampak kren ke apa semua, kita boleh buat kaedah macam ni. Tapi kaedah macam ni saya ada maklum ni lah, maknanya pergerakan orang perempuan tu dia agak jauh sikit lah. Dan juga kita perlu sediakan connection yang tertutup lah hubung. Takut nanti waktu hujan payah nak buat urusan apa semua. Right? Jadi saya ke option lah. Andai kata kita standby lah, pun boleh buat dalam keadaan macam ni. Tapi dari segi formasi bangunan tu nampak macam flat sikit lah berbanding tadi. Dan yang tadi tu ternampak dia dalam satu tempat lah. Gambaran dia lah. Andai kata nak kubur juga, kita standby juga. Maknanya ilustrasi dia akan nampak macam ni. Tapi risiko dia Jangan kita awal tadi. ya, betul kan? Okay, right. Tapi ni saya tunjuk untuk andai kata. Andai kata lah. Untuk makluman juga. Cuma dalam design ni kita bagi juga kubur kecil satu sebagai nak ambil juga orang kata apa semangat kan. Seni. Kita letak satu dekat menara. Kalau bocor kat sini pun batu kita buat menara separate. Kalau bocor pun dia tak kena ruang solat, tak melibatkan orang. Jadi tak ada masalah. Alright. Inilah yang tu gagal tadi tu. Saya rasa ruang solat terbuka lebih luas apa semua tu lah. Masjid OKU, ruang solat kelas untuk perempuan, dan termasuk masjid yang sesuai dengan climate kita lah, hujan yang tak menentu ni kan. Yang ni tentang perancangan kami dulu lah. Tapi saya dah buat anggaran-anggaran dulu tertakluk kepada sejauh mana proses kita dengan PPT setempat dan juga pihak Majlis Agama lah, dan juga pihak agama untuk kita letak satu tarikh kami boleh buat anggaran masa lah. CPM kerja lah senang cerita. Cuma secara kasarnya ini antara komponen-komponen yang kita berada sekarang ni, ada pick-up penyedia AMRI, penyedia dokumen, and then pengesahan bentuk, perbincangan dengan Majlis Agama dan PPT setempat. Andai kata benda ni selesai dalam tempoh terdekat ni, sebulan dua ni, saya jangka lepas raya mungkin boleh kick off lah. Saya jangka lah. Itu menyebabkan sekali KM kan? KM biasa kita boleh buat concurrent. Sebab kita sebelum kita dah buat pre-construct. Pre-construct maknanya kita dah tunjuk siap-siap dah plan dia. Apa yang kita bina ni boleh kata 60-70% kita dah comply lah. Jadi kalau ada perpindahan pun yang minor-minor saja. Kita dah buat 2 versi lah dengan pre-construct dengan PBT termasuk dia apa kita jumpa Jabat Ego dan apa TMB JPS. Okey, lepas tu andai kata bulan 4 kita boleh mutamakkan kita punya kontrak, kita boleh start pembinaan pada bulan Mei. Jadi pada waktu ni kalau nak buat kita panggil pecah tanah ke apa semua, kita pulang lah kepada pihak setempat. And then video kerja awalan kita buat mesyuarat pembinaan. Ni tak pasti ni, kita nak serah kepada DKR ke nak serah kepada pejabat daerah. Nanti bincang lah sebab saya kalau masjid ni pejabat daerah pun ada juga yang jaga isu pecah-pecah tanah, ada perasaan tak senang ni. Kalau Johor ni jaga pembinaan, kita terus jalan je. Tapi kita itu lebih baik. Kita bermula daripada prosedur. Paling penting tu sebenarnya prosedur KM. Okay, sangat penting. Alright, and then kita jangka setahun hingga setahun setengah lah, 15 bulan lah. Benda tu akan selesai lah. So lepas pada selesai, kalau kontrak dia tak ambil 2 tahun lah, ada punya tempoh jaminan daripada kontraktor lah. Okey, itu saja di pihak kami konsultan untuk makluman tuan-tuan dan apa semua lah. Datuk boleh kenapa? Kos 1.2 juta. Itu kos yang 20 tahun 2020. Sekarang ni kita dah berganjak 3 tahun dengan kadar kenaikan harga barang dengan Jangan dia. Dan ini saya suruh kepada Datuk lah untuk goreng ni. Anggaran je tuan, kita nak Anggaran mungkin dalam 1.5 lah, tapi itu biasanya akan lebih lah. Sebabnya okey, apa? tak ada problem.
Okay, sebenarnya itulah kalau 2020 tu hari dah dapat kelulusan, mungkin nanti kerja tak akan sampai segini lah. Tapi itulah sekarang pun dah 3 tahun. Saya tak tahu ini kalau tak jadi juga, mungkin ke tahun depan ataupun ke tahun berikutnya mungkin akan jadi. Ini komplit ke Cik Adil? Ha? Komplit semua, maknanya semuanya daripada Cik Adil sendiri? Ya, Ataupun ada tambahan daripada Tak ada. Dato' Hassan JK? Memang 100% daripada saya. 100% daripada Cik Adil? Sebab tu saya sampai cakap dengan Datuk, kalau tak dapat juga Datuk, kita cari dekat Selangor lah, saya cakap. Sebab saya tak nak tangguhkan saya punya niat tu. Sebab yelah, bila kita tangguh nanti banyak bisikan-bisikan yang tak payahlah apalah kan. Jadi saya rasa amal ni lagi cepat lagi bagus. Jadi daripada 2020 tu banyak kali juga kita dah meeting kan. Ini dah meeting kali ketiga kat sini. Itu sebenarnya saya fikir macam ini mesti tangguh lagi ni. Tapi tak apalah, saya cakap saya datang jugalah, kot-kot diluluskan juga. And then itulah yang khawatirnya bila kita tangguhkan lagi, kita tak tahu berapa, macam kontraktor pun tak boleh jamin untuk akan datang punya harga lah, cost. So sebab kenaikan mesti bukannya sikit, macam baru 2 tahun lepas dia dah kenaikan ni dah 2 kali ganda. Jadi itulah itu masalah utama bagi saya lah. Okey, terima kasih lah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada penyumbang utama lah, Cik Adil sendiri dan juga keluarga ni. Mudah-mudahan dia menjadi sebagai satu amal jariah yang berkelanjutan sampai bila-bila. Saya dah mendengar daripada konsultan yang menerangkan pembinaan masjid ini daripada lakaran-lakarannya dan keperluan-keperluan yang diminta oleh pihak PBTC lah. Jadi untuk kita kata orang tu nak win-win situation jugalah. Saya bawakan daripada penerangan daripada Jabatan Agama Islam sendiri. Sebab kita selaku di daerah ni adalah orang yang menerima. Kalau ikutkan kalau JKR tu klien utama adalah Jabatan Agama. Walaupun pengurusi dia tahu ni masjid aku, masjid Pak Kampung aku, tapi klien itu adalah Jabatan Agama Islam ni. Jadi saya minta lah penerangan sedikit daripada Ustaz Rahman sendiri untuk mudah-mudahan perkara ni ada pencerahan sedikit untuk kita ada keputusan. Selepas tu nanti kita nak tengok jugalah daripada prosedur-prosedur yang lain lah. Dia prosedur ni tak banyak sebenarnya, tapi kalau diikut betul-betul, insya-Allah. Dan saya pun sebenarnya dah dapat dah kata kerja, tapi kata kerja tu tak sampai ke tanggal pejabat gaji. Saya dah tengok tadi. Mudah-mudahan perkara ni akan terjadi tahun ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa dan berdoa. Jadi saya serahkan kepada Imam Rahman untuk membuat Imam Rahman sendiri untuk buat taklimat sikit, penerangan sikit tentang prosedur pembinaan masjid baru. Kalau ini bina semula, kita anggap kita ada bina semula dan juga bina baru. Tapi ini bina semula, jadi saya serahkan kepada Imam Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada fungsi barisan pihak arkitek, konsultan. Terima kasih juga pada penaja dari Cik Arif, kemudian jawatankuasa, barisan jawatankuasa dan juga pegawai daripada Jabatan Agama Islam Johor. Pertamanya kita ucapkan syukur alhamdulillah sebagaimana dirancang hari ini kita dapat bertemu. Yang kedua, mohon maaf hari ini rupanya dimaklumkan kali ketiga saya pegang kursi waktu itu di Uni Korea. Bahagian ini saya masuk 2019 sampai Disember 2022 dan saya dah tukar bahagian. Tapi disebab saya ingat saya kena bantu, walaupun bukan bahagian saya lagi, saya cuba bantu dan saya pun nanya untuk makluman, saya tak maklum tentang perkara ini. Baru hari ini saya tahu perkara ini, jadi saya akan bantu. Baik, pertama kita lihat kepada SI kita dah buat, saya menjurus kepada apa betul-betul dokumen dulu yang kita implement. Baik, Senayan Semak ni waktu tu kami bina ini baru. Waktu ni kepada Senayan Semak yang dipapar ini adalah untuk ICU JPM bagi jawatankuasa Masjid dan Surau.
yang tiada peruntukan. Cuma sekarang kita dah menjurus kepada yang sudah ada peruntukan, okay? Lebih senang sikit lah, okay?